sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatiha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama lagi pada minggu ini dalam pengajian kita yang berkaitan dengan Fiqh al-Asma al-Husna, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Jadi pada minggu yang lalu kita telah masuk dalam bab pembahagian nama-nama Allah menurut makna-maknanya, muka surat 64 dan 65. Jadi kita telah sebutkan bahawa bahagian pertama tentang pembahagian nama-nama Allah ialah nama Allah yang Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat zatiyah. Bila nama Allah, kita dah sebut nama Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan tentang sifat Allah. Jadi ada sebahagian nama Allah yang menunjukkan sifat zatiyah. Sifat zatiyah ini bermaksud sifat yang sentiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat Al-Hayy, sifat yang Allah yang maha hidup, Al-Alim, sifat Allah yang maha mengetahui, Al-Basir, yang maha melihat, As-Sami', yang maha mendengar. Itu adalah semua sifat Allah yang sentiasa ada pada Allah. Sebab itu disebut sifat zatiyah. Yang kedua, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang perbuatan Allah, af'alullah. Jadi apabila kita bercakap tentang af'alullah, maka ia berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala mahu lakukan perkara tersebut, maka Allah akan lakukan. Jika Allah tidak mahu lakukan perbuatan tersebut, maka Allah tidak akan lakukan. Misalnya, kita sebut beberapa contoh nama Allah yang menunjukkan kepada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya At-Tawwab. At-Tawwab, Allah Subhanahu wa taala yang maha menerima taubat. Dalam surah Taubah ayat 15 sebut wa yatubullahu ala man yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat sesiapa yang Dia kehendaki. Begitu juga sifat Allah, nama Allah Al-Ghafur yang menunjukkan sifat Allah mengampuni, menunjukkan perbuatan Allah mengampuni hamba-hambanya. Adakah semua hamba Allah ampuni? Tidak. Jadi sesiapa yang Allah mahu ampuni, maka Allah akan ampuni. Dan sesiapa yang Allah tidak mahu ampuni dosanya, maka Allah tidak akan ampunkan dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah meninggalkan kita dalam keadaan kekosongan, tidak tahu siapakah orang yang Allah mahu ampunkan dan siapa yang tidak mahu. Allah tidak mahu ampunkan dosa-dosanya. Jadi semua tu dijelaskan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. Jadi pada hari ini kita akan masuk nama-nama Allah dalam kategori yang ketiga, iaitu nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan penyucian dirinya daripada segala kekurangan, aib dan hal-hal yang tidak layak bagi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ada buku boleh lihat muka surat 66. Jadi nama-nama Allah yang kategori ketiga pula ialah nama-nama yang menunjukkan Allah ini maha suci daripada segala sifat kekurangan, daripada segala sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh bagi nama Allah dalam kategori ini ialah Al-Quddus, As-Salam, As-Subbuh. Itu semua membawa maksud Allah yang maha suci. Al-Quddus yang berbawa maksud Allah yang maha suci. As-Salam yang maha selamat, yang maha sejahtera. Jadi yang ketiga ni, dia menetapkan bahawa Allah ni suci daripada segala sifat kekurangan. Maka apa-apa sahaja sifat yang berbentuk kekurangan, maka ia tidak layak diletakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ada nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan banyak sifat. Kita dah sebutkan sebelum ni bahawa nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat Allah. Bila kita sebut Al-Ghafur,
yang Maha Pengampun, maka dia menunjukkan sifat Allah yang mengampuni, yang memberikan keampunan. Tetapi ada beberapa nama Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan hanya mengisyaratkan atau menunjukkan kepada satu sifat sahaja. Ada sebahagian nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, ia menunjukkan kepada banyak sifat-sifat yang terpuji. Maksudnya dalam satu nama tu, ia membawa maksud banyak sifat. Misalnya disebutkan di sini, di antara nama-nama Allah tersebut adalah Al-Majid, Al-Hamid. Misalnya Al-Majid, kata penulis pengarang, merupakan nama yang merangkumi sifat-sifat kesempurnaan Allah. Al-Majid ni kalau kita nak terjemah, kita akan terjemahkan sebagai yang terpuji juga. Sebab itu ayat Al-Quran sukar untuk kita terjemahkan ke dalam bahasa lain, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris dengan satu perkataan. Sebab kalau kita terjemahkan bahasa Melayu misalnya Al-Majid, Al-Hamid, semuanya akan membawa maksud yang sama, yang terpuji. Tetapi dalam bahasa Arab, setiap perkataan itu dia ada maksud dia yang tersendiri. Tapi bila kita terjemah, dia jadi yang terpuji. Jadi seolah-olah berlaku pengulangan. Jadi kata pengarang di sini, Al-Majid merupakan nama Allah yang merangkumi sifat-sifat kesempurnaan. Ia menunjukkan keluasan, banyak dan bertambah. Jadi dia nak menunjukkan bagaimana Al-Majid ni dia bermaksud yang terpuji, yang mana di dalamnya terangkum segala sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia menunjukkan keluasan rahmat Allah, menunjukkan keagungan kekuasaan Allah serta pemerintahannya, menunjukkan keesaannya. Maksudnya di dalam Al-Majid itu terangkum semua sifat yang terpuji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga sifat Al-Hamid yang terpuji. Begitu juga sifat Al-Azim, As-Samad. As-Samad yang kita sebut dalam surah Al-Ikhlas kan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, yang merangkumi keluasan sifat yang sempurna, ilmunya, hikmahnya, kelembutannya, kekuasaannya. Jadi dalam satu perkataan tu As-Samad tu mengandungi pelbagai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang terpuji. Jadi saya tak nak bicara panjang tentang perkara ni. Jadi conclusion dia apa pada muka surat 67? Daripada apa yang disebutkan di atas, ia menunjukkan bahawa nama-nama Allah mengandungi sifat Allah, bukan sekadar nama sahaja. Jadi ada seperti yang kita sebutkan, ada sebahagian orang dia menafikan semua sifat-sifat Allah. Jadi mungkin saya nak ulas sikit. Pada minggu lepas saya ada menukilkan perkataan Imam Nu'aim bin Hamad yang menyatakan bahawa siapa yang menafikan sifat-sifat Allah maka dia kafir, sebagaimana orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Cuma kita jangan terus bermudah-mudah mengkafirkan orang, sebab mungkin akan dalam sebahagian isu-isu yang berkaitan dengan sifat Allah. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah bersemayam di atas arasy, menunjukkan perbuatan Allah bersemayam di atas arasy. Ada sebahagian umat Islam tak setuju dengan perkara ini. Mereka kata tak, Allah tidak bersemayam di atas arasy. Jadi mereka ada membawakan dalil-dalil yang lain. Walaupun saya memang berpegang dengan perkara tersebut, kerana itulah yang kita nak dapat lihat daripada riwayat-riwayat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita percaya bahawa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka lebih faham tentang apa yang dimaksudkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma untuk mengkafirkan orang, contoh ada orang yang dia kata tak, dia kata Allah wujud tidak bertempat misalnya. Boleh tak kita kafirkan? Tak. Jangan bermudah-mudah macam tu. Sebab isu dia bukan mereka menafikan sifat Allah. Tetapi kalau kita berbincang dengan mereka, mereka akan menyatakan bahawa konteks ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa tu bukan nak cerita tentang sifat Allah pun. Jadi perbincangan pada situ. Jadi mereka akan bawakan hujah-hujah yang lain. Sebab ada hadis misalnya yang menyebutkan seorang hamba dia paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika sujud. Jadi dia kata, kalau macam tu Allah dekat bumi ke? Sebab kita bila sujud, kita dekat mana? Kepala kita dekat bumi. Sama juga ada yang lain sebut Allah Subhanahu Wa Taala lebih dekat dengan manusia daripada urat marih dia. Jadi Allah dekat urat kita ke?
Jadi kat mana Allah? Jadi itu argument mereka. Jadi mereka menyatakan bahawa ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa tu semua bukan tengah bincang tentang sifat Allah pun. Dia tengah bincang konteks yang lain. Walaupun saya tak setuju dengan pendapat tersebut, tapi untuk kita mengkafirkan tak boleh. Kita tak boleh bermudah-mudah mengkafirkan. Tetapi orang yang menafikan kesemua sifat Allah sampai menyatakan Allah tak ada sifat, yang menyatakan bahawa nama-nama Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim, yang memang tak ada siapa berkhilaf itu nama Allah, dia menyatakan bahawa itu semua nama-nama yang kosong, tak ada sifat, nama semata-mata, tak ada sifat. Yang ni bahaya. Maksudnya dia telah menolak secara pukal kesemua nas-nas yang sangat jelas. Dia bukan lagi isu bincang dalil ni bincang tentang sifat Allah ke tidak, tak, tapi dia dah tolak kesemua nas-nas tersebut. Yang itulah yang termasuk dalam kategori yang sampai Imam Nu'aim bin Hamad sebut, siapa yang menafikan sifat-sifat Allah maka dia kafir. Bukannya dalam isu-isu yang masih ada furuk akidah, contoh perbincangan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, itu masih ada perbincangan dari sudut bahasa, daripada sudut konteks ayat dan semisalnya. Jadi itu sekadar nak jelaskan apa yang saya sebutkan pada minggu lalu. Takut juga kita mudah mengkafirkan orang. Itu satu perkara yang bahaya. Kita tak boleh macam tu. Okey. Jadi kita masuk muka surat yang seterusnya. Perenggan yang seterusnya saya tak bacalah sebab itu hanyalah pengulangan pada yang kita dah bincangkan sebelumnya. Kita masuk muka surat yang ke-69. Penggabungan sebahagian nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebahagian yang lain. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan dapati bahawa pada sebahagian ayat Al-Quran, atau banyak kali dalam Al-Quran, bila kita tamat sesuatu ayat, Allah Subhanahu Wa Taala akan akhiri dengan menyebutkan tentang namanya yang relevan atau sesuai dengan konteks cerita ayat tersebut. Dan sering kali bukan satu nama Allah yang disebutkan. Sering digandingkan antara satu nama Allah dengan nama yang lain. Misalnya disebutkan di sini As-Sami' Al-Basir, Al-Ghafur Ar-Rahim, Al-Ghani Al-Hamid, dan banyak lagi nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang mana disebutkan sekali. Maksudnya dalam satu ayat tu disebutkan dua nama. Jadi di sini penulis nak membicarakan apa hikmah, kenapa dilakukan macam tu. Okay, kita lihat contoh yang pertama. Kebanyakan dalam Al-Quran disebutkan Al-Aziz, Al-Hakim dengan digabungkan. Al-Aziz yang maha perkasa, yang maha mulia, yang maha perkasa. Al-Hakim yang bijaksana, yang maha bijaksana, yang teliti. Jadi dia dua nama yang berbeza, yang membawa maksud yang berbeza. Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Jadi setiap nama tersebut menunjukkan akan sifat kesempurnaan yang khusus berkaitan dengan nama itu. Misalnya Al-Aziz yang maha perkasa, yang maha mulia. Manakala Al-Hakim menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan hikmah dalam Allah Subhanahu Wa Taala menjatuhkan hukum hakam dia. Jadi setakat carian saya lah dalam Al-Quran, Al-Aziz dan Al-Hakim ini digabungkan, ditemui, disekalikan Al-Aziz dan Al-Hakim ini dalam 28 ayat Al-Quran. 28 ayat Al-Quran. Jadi kita ambil satu contoh yang tak ada dalam buku ni. Saya ambil satu contoh. Surah Al-Ma'idah ayat 118. Surah Al-Ma'idah ayat 118 kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tu'azzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Allah sebut, ini merujuk pada perkataan Nabi Isa alaihissalam. In tu'azzibhum. Nabi Isa sebut, kalau engkau ya Allah engkau mengazab mereka, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hamba kamu, hamba-hamba engkau.
Wa in taghfir lahum, tetapi kalau kau ampuni pula mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, Nabi Isa alaihissalam beritahu ke Allah, kalau kau nak azab mereka, kau ada hak, sebab mereka ni hamba-hamba engkau. Tapi engkau juga, kalau kau ampuni mereka, sesungguhnya engkau ni maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi apa kaitan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Al-Aziz dan Al-Hakim? Macam tak ada kena kan? Nabi Isa sebut, wa in taghfir lahum, jika kau ampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita sebut sebelum ni bahawa bila kita sebut nama Allah, dia mesti selari dengan konteks sesuatu ayat. Kita minta ampun ke Allah, ya Allah, kita nak minta ampun, ya Allah ampuni dosa kita kan. Adakah kita akan sebut ya Aziz? Tak kena. Kita akan sebut ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim. Tapi kenapa disekalikan dalam ayat ini? Jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi disebutkan di sini sifat Allah, nama Allah Al-Aziz yang menunjukkan keperkasaannya. Dalam buku ni dia gunakan dengan terjemahan kemuliaannya. Saya lebih setuju dengan keperkasaannya. Aziz ni lebih menunjukkan macam kekuatan. Dia maha perkasa. Sifat Allah yang maha perkasa digabungkan dengan sifat Allah yang hikmah, Al-Hakim, yang penuh hikmah, bijaksana, menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyebabkan kezaliman. Keperkasaan Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menyebabkan Allah membuat perkara sembrono je. So Allah boleh buat apa saja yang Allah nak. Allah nak buat apa saja, tak ada siapa boleh halang. Allah Al-Aziz, maha perkasa. Dia nak musnahkan semua orang yang buat maksiat kat dia, boleh. Dia nak hukum dengan pelbagai cara kepada orang yang melakukan dosa kepada dia, boleh. Tetapi Allah juga bukan sekadar Al-Aziz, Allah juga Al-Hakim, dia bijaksana. Jadi dalam keperkasaan dia, dia tidak melakukan kezaliman. Jadi sebab itu para ulama menyatakan bila digabungkan dua nama Allah Subhanahu Wa Taala, ini menunjukkan lagi lebih kesempurnaan Allah. Bagaimana seimbangnya sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Perkasanya dia tidak membawa kepada kezaliman. Dan hakimnya dia bijaksana dalam menjatuhkan hukuman, tidaklah membawa kepada sampai kelemahan, membiarkan orang melakukan kezaliman. Jadi itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebut sini, keperkasaan Allah tidaklah sampai melakukan kezaliman dan melakukan perbuatan, dalam bahasa Indonesia semena-mena. Semena-mena ni maksudnya dia buat sesuka hati kerosakan seperti yang ada pada diri makhluknya. Kan makhluk bila dia ada kuasa sikit, dia perkasa sikit, dia gagah sikit, dia buat ikut suka hati dia, sebab tak ada orang berani halang dia. Tapi Allah bukan macam tu. Bukan sebab ada orang boleh halang Allah, tapi sebab Allah Al-Hakim, dia bijaksana. Begitu juga dengan hukum dan hikmahnya, sifat Al-Hakimnya digabungkan dengan sifat dia yang perkasa. Berbeza dengan makhluk yang bila dia penuh hikmah, kadang-kadang diri dia penuh kehinaan, tak berani nak buat keputusan. Kan ada manusia dia hati dia lembut, baik, dia terlalu berhikmah sangat, dia tak berani nak hukum orang yang zalim. Allah bukan macam tu. Allah Al-Aziz, maha perkasa, dan dia juga bijaksana, penuh dengan hikmah. Kita lihat contoh yang kedua. Dalam Al-Quran juga sering diulang perkataan nama Allah Al-Ghani dan Al-Hamid. Al-Ghani dan Al-Hamid. Kita lihat surah Luqman ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Innallaha huwal ghaniyul hamid. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, dia Al-Ghani, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji.
Jadi konteks ayat ni sedang cerita tentang langit dan bumi ni milik Allah. Kemudian disebutkan Allah ni dia maha kaya dan lagi maha terpuji. Dalam surah Fatir ayat 15, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, antumul fuqara, kamulah fakir. Siapa orang fakir? Maksudnya kita ni sentiasa memerlukan kepada Allah. Kita fakir. Sekaya mana pun kita fakir sebab kita sentiasa perlukan kepada Allah. Bukan saja kepada Allah, kita sesama manusia, kita saling perlukan antara satu sama lain. Itu adalah sifat semula jadi manusia yang Allah ciptakan dalam diri kita. Kita sentiasa perlu kepada Allah dan bahkan kita sentiasa perlu antara satu sama lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah dia maha kaya dan maha terpuji. Dalam surah Ibrahim ayat 8, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Kata Nabi Musa, jika kamu dan orang yang ada di muka bumi semuanya ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Ayat surah Luqman tadi cerita tentang Allah lah yang memiliki langit dan bumi. Ayat yang kedua surah Fatir disebut manusia ni fakir, memerlukan kepada Allah. Dan Allah ni maha kaya, tak perlu pada sesiapa pun, dan dia maha terpuji. Ayat yang ketiga pula cerita Nabi Musa sebut kepada kaum dia, kalau kamu semua kufur pada Allah, Allah maha kaya. Maksudnya apa? Kekufuran kamu tu tak bagi kesan kepada Allah sedikit pun. Macam yang kita dah sebut pada minggu lepas, satu hadis yang panjang, yang mana dalam hadis tu disebutkan, kalaulah semua manusia, semua jin dan manusia daripada yang awal sampai yang akhir, semuanya mempunyai satu hati, mempunyai hati manusia yang terbaik, misalnya mereka semua bertakwa sebagaimana Rasulullah SAW, itu tak menaikkan sedikit pun darjat Allah. Sebab Allah tak perlukan mereka. Kita buat apa saja kebaikan, Allah tak perlukan kita. Tak naikkan sikit pun kekuasaan Allah. Dan begitu juga kalau semua manusia dan jin daripada awal sampai akhir, mereka mempunyai hati seburuk-buruk manusia. Misalnya kalau semua makhluk, semua manusia jin daripada awal sampai hari kiamat, mereka adalah sejahat-jahat seperti Fir'aun, itu tak mengurangkan sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu Nabi Musa AS bila bagi tahu kat kaum dia, kalau kamu semua kufur kepada Allah, Allah Al-Ghani, Allah tu maha kaya, kekufuran kamu tak bagi kesan kepada Allah pun. Mungkin ada orang kata, pada muka Allah aku tak nak sembah dia. Dia sangka tindakan dia tu merugikan Allah. Allah Al-Ghani, apa yang kita buat tak bagi kesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan di sini Al-Ghina, cukup, maha kaya merupakan sifat kesempurnaan. Manakala Alhamdu, sebab Al-Ghani, Al-Hamid, Al-Hamid, Alhamdu daripada sifat pujian merupakan sifat kesempurnaan juga. Maka apabila digabungkan sifat nama Allah Al-Ghani yang maha kaya dengan Al-Hamid yang maha terpuji, maka ia menunjukkan lebih kesempurnaan lagi. Bagi Allah lah segala bentuk sanjungan, sifat mencukupi dan pujian. Jadi semua ni menunjukkan barang sesiapa yang bersyukur kepada Allah di atas nikmatnya dan memujinya, maka Allah Subhanahu wa taala memang layak mendapat pujian tersebut. Akan tetapi pujian orang yang memuji dan bersyukurnya orang yang bersyukur tidak menambahkan sedikit pun kekuasaan Allah. Jadi pujian kita kepada Allah tidaklah memberikan apa-apa kesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surah Luqman ayat 12 Allah sebut, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Sesiapa yang bersyukur kepada Allah, Allah kata dia bersyukur kepada diri dia sendiri. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala
bermaksud kita berterima kasih pada diri sendiri. Maksudnya apa nak disampaikan dalam ayat ni? Allah tak perlukan syukur kita. Tak berkurang pun nikmat Allah kalau kita tak bersyukur. Nikmat Allah banyak, kurniaan Allah banyak, tapi bila kita bersyukur pada Allah, kita bersyukur pada diri sendiri, menunjukkan bahawa kita akan dapat balik syukur kita tu. Kita yang perlukan kepada amal-amal kita. Apa yang kita buat, syukur kita kepada Allah, kufur kita kepada Allah, kita puji Allah, semua tu tak bagi kesan pada Allah, tetapi bagi kesan kepada diri kita. Bila kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tambah nikmat kat kita. Bila kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah apa? Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat pedih. Jadi semuanya akan berbalik-balik pada diri kita, sebab Allah tak perlukan semua tu. Allah Al-Ghani, Dia tak perlukan kepada sesuatu pun. Kita lihat contoh yang ketiga. Sifat Al-Aziz Ar-Rahim. Al-Aziz Maha Perkasa, Ar-Rahim Maha Penyayang. Dua nama yang nampak macam saling bercanggah antara satu sama lain. Al-Aziz dan Ar-Rahim. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Surah Asy-Syu'ara ayat 9. Dan sesungguhnya Rabb kamu, Tuhan kamu, Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Jadi apa kata pengarang di sini? Di dalamnya terdapat penjelasan bahawa apa yang Allah takdirkan bagi para nabinya daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan lain-lain bentuk pertolongan merupakan pengaruh daripada sifat rahmat Allah yang Dia khususkan bagi mereka. Sebab surah Asy-Syu'ara ayat 9 ni konteks dia adalah berkaitan kisah para nabi dan kaum-kaum mereka. Jadi bila Allah sebut tentang Allah Ar-Rahim, maka dia menunjukkan tentang rahmat Allah yang Allah berikan kepada para nabi dalam bentuk bantuan Allah kepada mereka, sokongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Manakala nama Allah Al-Aziz, ia merujuk kepada apa yang Allah takdirkan dalam bentuk kekalahan, penghinaan, siksaan dan azab kepada kaum-kaum yang menentang para nabi yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah relevannya Al-Aziz Ar-Rahim pada kisah yang berkaitan antara para nabi dengan kaum-kaum dia. Begitu juga ada banyak contoh lagi yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita tengok muka surat seterusnya, muka surat 72. Kita lihat nama Allah yang berkaitan As-Sami' Al-Alim, As-Sami' Al-Alim dan As-Sami' Al-Basir. Pengarang membawakan dua contoh ni kerana kelihatan berbeza. Bila Allah bawa As-Sami' Al-Alim, bila Allah sebut As-Sami' Al-Alim, dan bila pula Allah sebut As-Sami' Al-Basir. Pertama kita lihat surah Al-A'raf ayat 200. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Allah sebut, dan jika kamu mendapat godaan daripada syaitan, maka berlindunglah, mohonlah perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi konteks ayat ni cerita tentang godaan syaitan. Allah suruh minta perlindungan Allah daripada godaan syaitan. Kemudian Allah sebut Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam surah Fussilat ayat 36 kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim. Sekali lagi Allah cerita tentang godaan syaitan. Allah suruh minta perlindungan dan Allah akhiri dengan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi bila berkaitan godaan syaitan, Allah gunakan nama dia As-Sami' yang Maha mendengar, Al-Alim yang Maha mengetahui.
Tetapi apabila berkaitan dengan godaan daripada manusia atau gangguan orang kafir dalam surah Ghafir ayat 56, Allah menggunakan perkataan As-Sami' Al-Basir. Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kita lihat dalam surah Ghafir ayat 56. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'iz billah innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang hujah, tanpa sebarang hujah yang sampai kepada mereka, dan tidak adalah dalam dada mereka melainkan keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tidak akan dapat mencapainya. Jadi Allah cerita tentang orang kafir yang cuba berdebat tentang ayat Allah, yang cuba menyesatkan manusia. Lalu Allah kata, mintalah perlindungan Allah. Jadi dengan godaan syaitan pun Allah suruh minta perlindungan Allah. Dengan orang kafir yang cuba menyesatkan kita dengan ideologi mereka pun Allah suruh kita minta perlindungan Allah. Tapi bila berkaitan dengan manusia yang cuba menyesatkan manusia lain, Allah kata innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi melihat. Jadi timbul persoalan, kenapa bila berkaitan godaan syaitan Allah sebut sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui, As-Sami' Al-Alim. Tetapi kenapa apabila berkaitan godaan manusia Allah sebut Allah maha mendengar lagi melihat? Jadi apa hikmah dia? Jadi pengarang kitab ni menyebutkan Allah mengakhiri al-isti'azah. Allah menyebutkan selepas menyuruh kita memohon perlindungan Allah daripada gangguan syaitan, yang mana kita yakin akan kewujudan syaitan itu, akan tetapi kita tidak dapat melihatnya, maka Allah sebut dengan nama dia As-Sami' Al-Alim. Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Sebab apa? Sebab syaitan, gangguan syaitan adalah benda yang kita tak dapat nampak. Syaitan benda yang kita tak nampak. Manakala godaan manusia, gangguan manusia Allah akhiri dengan As-Sami' Al-Basir, kerana perbuatan godaan manusia itu dapat dilihat dengan penglihatan mata manusia lain. Kita nampak orang yang jahat cuba ajak kita buat benda jahat, kita nampak kejahatan mereka. Jadi Allah guna nama Allah, Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Manakala gangguan syaitan pula Allah guna nama Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebab syaitan ni kita tak nampak, tapi kita tahu kewujudan dia. Sebagaimana kita tahu kewujudan syaitan, Allah lebih tahu tentang syaitan tersebut. Jadi ada banyak lagi contoh-contoh yang diberikan. Antaranya kita lihat muka surat 73 yang bawah tu. Saya tak baca semua sebab banyak contoh diberikan. Nama Allah At-Tawwab Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kisah Nabi Adam alaihi salam. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Nabi Adam alaihi salam menerima beberapa kalimat daripada Rabb-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. At-Tawwab Ar-Rahim. Begitu juga dalam surah At-Taubah ayat 118 Allah guna perkataan At-Tawwab Ar-Rahim lagi. Thumma taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Jadi apa maksud? Kenapa disebutkan At-Tawwab Ar-Rahim? Disebutkan di sini. Yang demikian itu dalam konteks menyebutkan rahmat dan keampunan
serta taufik dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah At-Tawwab Ar-Rahim, bermaksud dia menerima taubat orang-orang yang bertaubat kepadanya dan memberi kepada mereka taufik atau petunjuk untuk bertaubat dan menggapai rahmatnya. Bila kita taubat pada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bagi kita taufik hidayah untuk taubat? Semua orang buat dosa. Semua orang buat dosa. Tetapi apa yang membezakan antara satu manusia dengan manusia yang lain ialah ada orang yang dia buat dosa dan dia berterusan dalam dosa dia. Dan ada orang yang dia buat dosa lalu dia sedar kesilapan dia, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat kita tu, tergeraknya hati kita untuk bertaubat itu pun merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan di sini, pertama Allah menerima taubat mereka dengan memberikan taufik kepada mereka untuk bertaubat. Sebab tu dalam surah At-Taubah 118 tadi sebut summa taba alaihim, kemudian Allah menerima taubat mereka liyatubu, agar mereka bertaubat. Jadi Allah yang beri taufik pada kita untuk kita bertaubat daripada dosa kita, dan apabila kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sentiasa menerima taubat kita. Dan ini menunjukkan sifat kelembutan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah kepada orang-orang tersebut. Ar-Rahim, sifat rahmat. Jadi dia kalau Allah Tawwab pun orang faham Allah menerima taubat, tapi bila digabungkan dengan Allah Ar-Rahim yang Maha Penyayang, lagi nampak keindahan nama-nama Allah, bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Jadi itu beberapa contoh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang digabungkan dalam satu ayat, digabungkan dengan nama-nama yang lain. Jadi kemudian penulis bincangkan panjang lebar tentang perkara-perkara yang kita dah pernah sebutlah sebelum ni. Jadi kita masuk terus muka surat yang ke-86. Kita langkau banyak sikit sebab topik-topik yang antara ni semua benda yang kita dah bincang sebelum ni. Kita masuk terus muka surat 86. Disebutkan di sini ayat yang kita dah ulang banyak kali, walillahil asmaul husna, bagi Allah nama-nama yang indah. Jadi timbul perbahasan tentang isu menamakan manusia dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan di sini, hukum menamakan manusia dengan nama Allah terbahagi kepada dua isu. Pertama, nama yang khusus bagi Allah. Okay, kita berhenti sebentar untuk azan. أشهد أن محمدا رسول
Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk muka surat yang ke-86, iaitu berkaitan hukum menamakan manusia dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia terbahagi menjadi dua. Pertama, nama yang khusus, nama-nama Allah yang khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, seperti Ar-Rahman, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Qayyum. Semua ini tidak boleh kita namakan makhluk dengannya, kerana nama-nama tersebut adalah khusus untuk dia. Nama-nama itu khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan makhluk memang tidak layak untuk memiliki nama-nama tersebut. Sebab tu Ar-Rahman, kalau kita nak letak nama pada orang, kita kena sebut Abdul Rahman, hamba kepada Ar-Rahman. Dia macam kita letak nama Allah pada manusia, tak boleh, kecuali Abdullah, hamba kepada Allah. Sebab nama-nama ni memang khusus untuk Allah dan tak layak langsung diberikan kepada sesuatu makhluk sekalipun. Sebab apa? Contohnya Ar-Rahman yang maha luas rahmat dia, jadi ia khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita masuk bab berkaitan Ar-Rahim, tu berbeza. Rahim boleh bagi kepada makhluk. Nanti kita akan lihat dalam buku ni contoh-contoh sebahagian nama-nama yang ada pada Allah, dan Allah pun bagi juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Tapi Ar-Rahman tak boleh. Al-Khaliq, yang menciptakan daripada tak wujud. Allah menciptakan kita semua, menciptakan alam ni, menciptakan semua makhluk daripada ketidakwujudan, daripada tak ada kepada ada. Jadi itu hanya sifat Allah. Allah saja yang boleh ada sifat tu. Manusia tak boleh. Manusia tak dapat nak menciptakan sesuatu daripada tidak ada kepada ada. Kita hanya boleh mencipta satu benda dengan kita ada ambil contoh daripada benda-benda yang dah sedia ada. Misalnya manusia cipta kapal terbang, dia mengambil inspirasi daripada burung dan semisalnya. Tapi Allah ada ciptakan benda daripada tak ada kepada ada. Sebab tu nama Allah Al-Khaliq tak boleh diberikan kepada manusia, kecuali kita tambahlah perkataan Abdul Khaliq, hamba kepada yang maha mencipta. Begitu juga Al-Bari. Al-Bari ni pun kita boleh terjemahkan sebagai yang mencipta, tetapi maksud Al-Bari ialah yang maha mencipta, yang mana ciptaan dia cipta dengan penuh kesempurnaan. Tidak ada sebarang kekurangan dalam ciptaan dia. Maka itu juga khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh diberikan kepada manusia nama tersebut. Jadi itu contoh-contoh nama yang tak boleh beri kepada makhluk, kepada manusia. Nama yang kategori kedua pula, yang mana dia boleh diberikan kepada manusia ikut konteks dia. Misalnya nama Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Aziz, boleh. Sebab tu dalam surah Yusuf
ketika Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang pemerintah Mesir pada waktu tu, qalat imra'atul aziz, maka isteri kepada pemerintah tu imra'atul aziz, Allah panggil pemerintah tu sebagai al-aziz, maka boleh, tak ada masalah. Begitu juga dalam surah Ghafir ayat 35 Allah sebut kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Begitulah Allah kunci, tutup hati setiap manusia yang mutakabbir, sombong, dan jabbar. Jabbar ni yang suka memaksa orang, suka melakukan kezaliman. Jadi Allah pun Al-Jabbar, Allah pun Al-Mutakabbir. Itu salah satu nama Allah. Nanti kita akan belajar macam mana nama Allah Al-Mutakabbir, yang maha, kita kata maha sombong ni boleh jadi nama yang indah, sedangkan maha suci Allah daripada sifat yang terkeji. Sebab apa? Kita mutakabbir, takbur ini untuk manusia memang tak layak. Untuk manusia takbur tu sifat terkeji. Sebab takbur tu apa? Mutakabbir ni ialah orang yang membesarkan diri dia, dia rasa diri dia sangat hebat dan tak ada orang lain lagi hebat daripada dia. Sedangkan sifat tu layak tak untuk Allah? Allah yang maha besar, tidak ada yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Layak tak untuk Allah? Layak. Mutakabbir tu layak untuk Allah, nama tu untuk Allah, sesuai. Sebab tidak ada yang lebih besar daripada Allah, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia kenapa dia tak boleh sombong? Sebab sentiasa ada yang lagi hebat daripada dia. Allah sudah pasti lagi hebat daripada dia. Bahkan sesama manusia pun, dia nak sombong macam mana, mesti ada orang yang lebih hebat daripada dia. Jadi manusia memang tak layak langsung dengan sifat kesombongan tersebut. Sebab tu Allah sebut tentang mutakabbir ni, memang manusia yang ada mutakabbir, yang sombong, tapi dia manusia yang Allah kunci pintu hati mereka. Jadi bila Allah dah kunci pintu hati manusia yang sombong, menunjukkan bahawa manusia sombong ni sukar untuk dia dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ada buat dosa ke apa, tapi jauhi daripada sifat sombong. Sifat sombong akan menyebabkan hati kita dikunci oleh Allah SWT. Allah tutup pintu hati kita. Bila tertutup pintu hati kita, sukar untuk kita menerima kebenaran. Sombong tu apa? Kita tolak benda yang benar. Sebab apa kita tolak? Perkataan orang nasihat kita. Orang nasihat kita benda yang betul. Kenapa kita tolak? Sebab kita rasa diri kita lagi hebat dari dia. Bila ada penyakit ni, orang bagi nasihat, tegur kita pun sukar untuk kita berubah. Jadi disebutkan di sini, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah berkata tentang isu ini. Kesimpulannya, ada di antara nama-nama Allah yang boleh diberikan kepada selain Allah, dan ada pula nama-nama yang tak boleh langsung diberikan kepada makhluk-makhluknya, seperti Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki kita tak boleh bagi kat makhluk. Sebab tu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bagi rezeki? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu antara adab kita dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita letakkan nama Allah yang hanya layak kepada Allah kepada makhluk, kepada manusia. Disebutkan di sini, di antara hal yang masih berkaitan dengan hal ini adalah kewajipan untuk menghormati dan beradab dengan nama-nama Allah. Antaranya caranya ialah tidak menamakan manusia dengan nama-nama yang mengandungi penyekutuan kepada Allah. Seperti Qadi Al-Qudah, hakim kepada segala hakim. Malikul Muluk, raja kepada segala raja. Malik tak apa, raja. Tapi Malikul Muluk, raja kepada segala raja. Tak boleh lah Allah raja kepada segala raja. Kalau sekadar kita panggil seorang tu raja, Malik, tak apa. Tapi Malikul Muluk, tak boleh. Jadi berhati-hati dalam kita kadang-kadang memuji orang. Jangan sampai kita letakkan satu sifat yang hanya layak kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya nama seseorang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah Malikul Amlak, yang bermaksud raja kepada segala raja-raja. Tak boleh letak nama tersebut. Okey, kita masuk bab yang seterusnya. Jadi bab seterusnya kita akan bincang lebih khusus lagi berkaitan nama Allah. Nama Allah yang ada pada Allah dan diberikan juga pada manusia. Kita lihat muka surat 89.
Banyak contoh yang dibawakan dalam buku ni, kita akan baca sebahagiannya pada malam ni. Allah Subhanahu Wa Taala menamakan dirinya dengan Al-Hayyu. Al-Hayyu maksudnya yang maha hidup. Allah bersabda, Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Muka surat 90, surah Al-Baqarah ayat 255, kata Allah, Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Dialah Al-Hayyu, Dialah yang maha hidup, dan Dialah Al-Qayyum, yang berterusan menguruskan makhluknya. Dialah yang berdiri sendiri, tak perlu kepada makhluk. Dalam masa yang sama, Allah namakan dirinya Al-Hayyu, yang maha hidup. Allah juga panggil makhluknya dengan Al-Hayyu. Dalam surah Yunus ayat 31 Allah sebut, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah sebut, siapakah yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati, dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Apa maksud ayat ni? Ada seorang ulama Indonesia, dia ada satu terjemahan Al-Quran, Dr. Mahmud Yunus. Ketika dia huraikan ayat ni, dia bagi satu perumpamaan yang paling mudah untuk kita nampak, untuk kita faham. Allah sebut, siapakah yang mengeluarkan benda hidup daripada benda mati? Dia bagi contoh telur ayam. Dia kata, telur hidup ke? Tak. Telur bukan benda bernyawa. Tetapi daripada telur ayam keluarnya anak ayam. Jadi dia kata, siapa yang keluarkan anak ayam daripada telur ayam ni? Telur ayam ni benda tak bernyawa, tetapi keluar daripadanya seekor anak ayam. Jadi itu yang dimaksudkan dengan mengeluarkan benda yang hidup daripada satu benda yang mati. Dia bagi contoh tu. Dan mengeluarkan pula benda yang mati daripada benda yang hidup. Dia bagi contoh telur ayam lagi. Allah keluarkan daripada seekor ibu ayam telur ayam. Telur ayam tu tak ada nyawa. Yang bernyawa tu anak ayam yang kat dalam dia tu. Telur tu tak ada nyawa. Jadi Allah menamakan makhluk dia juga sebagai Al-Hayyu, yang hidup. Jadi disebutkan di sini, jadi sifat Allah, nama Allah yang maha hidup tidaklah sama dengan kehidupan manusia. Nama Allah Al-Hayyu, bila sebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang maha hidup, ia merujuk kepada kehidupan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nama-nama ni difahami daripada konteks dia. Jadi apa nak disebutkan di sini, iaitu persamaan lafaz perkataan tidaklah sentiasa membawa maksud ia sama, serupa. Allah hidup, kita hidup. Allah hidup dengan kehidupan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Kita pula, hidup kita ada permulaannya dan akan ada pengakhirannya. Jadi itulah beza hidup Allah dengan hidupnya kita. Menunjukkan bahawa kalau kita tetapkan sifat Allah atau nama Allah sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah tu, tidaklah sampai kita menyamakan Allah dengan makhluk. Macam yang banyak kali kita sebut, ada orang dia tak nak tetapkan sifat Allah sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sebab dia rasa kalau dia tetapkan beriman dengan perkara tu, macam dia samakan Allah dengan makhluk. Jadi kita akan tanya kat dia, kau beriman tak Allah hidup? Dia akan kata, mesti dia akan kata, dia beriman Allah hidup. Jadi kita kata, bukankah kita hidup? Adakah kau samakan Allah dengan makhluk? Pasti dia akan kata, tak. Kehidupan Allah lah. Kehidupan makhluk lah. Jadi begitulah caranya kita berinteraksi dengan semua nas-nas, sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nama tu ada digunakan pada makhluk, walillahi masalul a'la, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal atau seperti dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kehidupan manusia kita semua tahu tidak akan kekal selamanya, kita akan musnah. Dalam surah Al-Insan ayat 1 Allah sebut, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah datang ke atas manusia satu waktu daripada masa, sedangkan dia ketika itu merupakan sesuatu perkara yang belum dapat disebut pun. Manusia tak wujud sebelum ni. Sebelum Allah ciptakan manusia, manusia tak wujud. Tetapi Allah dah wujud.
Allah sentiasa wujud. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap perkara akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah beza hidupnya kita dengan hidupnya Allah. Allah kekal abadi, kita akan musnah pada satu masa yang dijanjikan nanti. Begitu juga dengan nama Allah Al-Alim, mengetahui. Allah Maha mengetahui. Banyak ayat Quran berkaitan Allah Maha mengetahui. Dan Allah juga menamakan manusia dengan alim, mengetahui. Misalnya dalam surah Az-Zariyat ayat 28 Allah sebut wa basyaruhu bighulamin alim. Berikan khabar gembira kepada mereka tentang kelahiran seorang yang alim, yang berilmu. Ayat ini merujuk kepada Nabi Ishaq alaihissalam. Jadi Allah sifatkan Nabi Ishaq, Allah panggil dia alim, yang mengetahui. Jadi pastilah ilmu pengetahuan Allah tak sama dengan ilmu pengetahuan makhluk. Ilmu pengetahuan Allah tidak terbatas. Allah tahu segala perkara. Manakala makhluk ilmu pengetahuannya terbatas, terhad kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk dia tahu. Apa yang Allah hendak nak benarkan dia tahu, dia akan tahu. Apa yang Allah tak nak dia tahu, dia tak akan tahu. Jadi walaupun sama alim, tapi berbeza ilmu pengetahuan kita. Dan kita lihat yang terakhir, contoh yang terakhir sebelum insya-Allah minggu depan kita sambung lagi contoh-contoh nama Allah ni. Allah Al-Halim. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya dia Maha penyantun. Halim. Halim ni lembut, penyantun. Sesungguhnya dia Maha penyantun lagi Maha pengampun. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebut tentang Nabi Ismail alaihissalam dalam surah As-Saffat ayat 101, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada dia tentang pemuda yang halim, lembut. Jadi ini semua contoh-contoh diberikan nak menunjukkan bagaimana berbezanya sifat Allah dan sifat makhluk, walaupun ada persamaan pada lafaz perkataan yang digunakan. Jadi kesimpulan daripada kuliah kita pada malam ni, walaupun ada persamaan pada perkataan yang digunakan pada nama Allah dengan nama manusia, sifat Allah dengan sifat makhluk, tetapi ia tidak sama. Asas kita dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan kita akan baca beberapa contoh lagi. Kemudian kita akan masuk bab seterusnya, iaitu berkaitan hadis yang menyatakan Allah mempunyai 99 nama. Sesiapa yang menghafalnya akan masuk syurga. Jadi persoalan dia insya-Allah minggu hadapan kita jawab, adakah Allah hanya ada 99 nama sahaja? Dan insya-Allah sebelum kita bersurai, ada sebarang soalan? Okey tuan. Betul. Kalau kita pakai seseorang dengan nama Rahman atau Rahman, mungkin kita mengingatkan pada dia ni Ar-Rahman. Betul. Okey, sebab Rahman itu sendiri membawa maksud rahmat yang meluas. Sebab tu kalau kita baca, apa perbezaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, apa beza dia? Sebab Rahman dia membawa maksud yang rahmat yang meluas. Jadi itu satu nama yang membawa sifat yang memang tidak akan dimiliki oleh makhluk langsung. So, maksud nama tu, Rahman tu sendiri membawa maksud rahmat yang meluas. Jadi dia hanya ada pada Allah. Sama juga Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Razzaq tu membawa maksud yang memberi rezeki. Jadi yang memberi rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama tersebut sama ada kita letak alif lam Ar-Rahman ataupun tidak letak alif lam, still tidak layak untuk kita berikan kepada manusia. Dia berbeza dengan Rahim. Rahim ni kalau kita baca kupasan ulama tafsir, dia menunjukkan sifat rahmat juga, tapi rahmat yang terbatas. Dia bukan yang
keseluruhan. Rahmat yang terbatas, rahmat yang spesifik pada rahmat yang tertentu. Jadi sebab tu Rahman, Razzaq, dia adalah sifat yang memang tak layak langsung untuk manusia. Sama disebut Khaliq. Khaliq tu maksud apa? Menciptakan sesuatu daripada tiada kepada ada. Dia memang tak layak langsung kepada manusia, sama ada kita letak alif lam atau tak. Dia memang tak layak. Maksud perkataan itu sendiri memang tak layak diberikan kepada manusia. Al-Bari, yang menciptakan sesuatu tanpa ada sebarang kekurangan, penuh dengan kesempurnaan, itu juga tak layak diberikan kepada manusia. Jadi sebab tu saya sebut tadi, itu antara contoh nama yang tak boleh diberikan kepada manusia, kecuali kita dengan idhafahkan dengan Abdul Rahman, hamba kepada Ar-Rahman. Jadi tak sewajarnya kita panggil seseorang dengan Rahman dan semisal. Mungkin kita dah terbiasa, jadi kena cuba ubah perkara tersebut. Walaupun nama memang nama, bila sebut antara dalam hadis Nabi sebut antara nama yang terbaik adalah Abdullah, Abdul Rahman, betul. Tapi kita kena panggil macam itulah. Yang panggil seorang sama macam Abdullah, bukan macam kita tak panggil orang Allah kan. Abdullah. Jadi begitu jugalah, kita jangan panggil orang Rahman, kita panggil dia Abdul Rahman. Wallahu a'lam. Okay, Muslimah ada soalan? Okey. Walaupun konteks mungkin bukan, ada kalanya kita orang memuji dengan nama Allah. Macam mana? Ada orang memuji seseorang dengan nama Allah. Al-Qadir, yang maha berkuasa maksudnya. Okey. Dengan al tu boleh. Yang tu saya kena check balik. Saya nak tengok apa tu, Qadir tu termasuk nama yang kategori yang maksud kategori yang pertama tadi ke atau kategori kedua, tu saya kena periksa balik. Tu saya kena periksa. Saya tak boleh jawab soalan tu, saya tak tahu. Saya kena periksa balik nama tersebut. Wallahu a'lam. Okay, Muslimah ada soalan? Okay, kalau tak ada, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.